di room tersebut, memanggil Abu Ubaidah dan sebagainya. Konon-konon mungkin lepas ni boleh dilantik sebagai PTTK lah kan. Tak kurang juga yang jenis broker atau kaki sakau dah susun dah proposal siap-siap projek juta-juta. Dan bilion-bilion kan. Semua perasaan excited ini datang dari syok sendiri dan harapan palsu oleh sebelah sana. Harapan palsu oleh sebelah sana, akibat kalah teruk hilang deposit lah. Nak kata pembangkang pun tidak kan, sebab yang geng-geng Pujawang Atuk Saka ni satu kerusi DUN dan parlimen pun tak menang. Lebih 1 tahun berpolitik umpama terlibat dalam konspirasi ni. Jadi ekonomi rakyat dan keamanan negara kita ni adalah lebih penting. Waalaikumsalam. Daripada melayan ego sekumpulan orang-orang tua ni. Tapi keterdesakan ini didorong oleh apa? Rasa takut. Lepas tu dia kata kita pula yang gelabah. Kita relax aja. Nak gelabah buat apa? Kita dah biasa jadi pembangkang. Even kalau jadi pembangkang pun saya teruskan juga live ni. Korang tunggu dan lihatlah. Diorang ni takut kerana kerajaan perpaduan PHBN ini akan berterusan memerintah sehingga akhir penggal 2027. Mungkin 2028. 2027-2028 macam itulah kan. Lepas itu dan mungkin kita akan memerintah lagi 1 penggal. Maka peluang pembangkang dah sekutunya untuk jadi kerajaan semula semakin tipis. Banyak kes-kes penyelewengan sedang terbongkar satu persatu. Kan? Jadi bagi kumpulan diorang ni yang duduk menjilat, duduk mengampu ni masih tak boleh move on, hakikat bahawa rezeki mereka bukan lagi dalam arena politik. Please go and get a life. Daripada kau masih nak mengharap, kau masih nak menagih berkenaan dengan hasrat tidak tersampaian, lepas sehari-sehari, lepas tak tumbang-tumbang, tunggu tumbang tak tumbang-tumbang dan sebagainya. Akibat terlampau sakit hati dengan kerajaan Madani hari ni, mereka ni masih ramai walaun dan walatuk meroyan siang malam sebenarnya tak boleh nak terima kenyataan bahawa diorang ini pembangkang. Pedih tau. Mengharapkan sesuatu yang tak kunjung tiba. Dia seolah pucuk dicita tak datang-datang. Sakitnya tu di sini. Bila sakitnya tu di sini, mereka tak dapat nak terima kenyataan yang diorang ni jadi pembangkang, dan orang yang memberi harapan palsu ini masih lagi memberi harapan lepas sehari-sehari. Lepas pukul hari tu kata pukul 3, lepas pukul 3, pukul 5, lepas pukul 5, pukul berapa tak tahulah dia nak bagi pukul lagi. Jadi pedih dan sakit dan pilu nak menghadap 4 tahun ini. Tahun 2024 tahun depan. Sultan baru yang akan menjadi yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong yang baru akan diangkat. Masa mereka ini sangatlah bina rumah atas tanah sendiri. Jom kita sembang kat atas ni. Jom kita sembang berdua aja, jangan risau. Saya tak naikkan orang lain. Okey, jadi tahun 2026 akan menyaksikan mungkin persepadanan semula akan dibuat di kawasan pilihan raya. Sebab cukup 8 tahun aja persepadanan semula perlu dibuat kerana pertambahan pengundi setiap tahun. Dah pasti kau kalah hilang deposit semua tempat, lagi mau nak memekak. Soal rombakan kabinet lah, orang soal persepadanan semula lah, soal berkenaan dengan demografi penduduk lah. Kalau dah kalah tu buat cara kalah lah, dah hilang deposit dah, buat apa lagi atuk nak meroyan sana meroyan sini. Takut kena siasat kat SPRM ke? Alah, biasalah SPRM tu buat kerja dia. Janganlah nak katakan bahawa SPRM tu sebenarnya mengikut kata pemimpin seperti zaman Tok dulu. Kan? Jadi biarkan mereka ini terus menipu. Kita buat tak tahu sajalah, tak payah nak layan lah. Dan mereka yang tertipu ni masih dalam delusional, masih dalam angan-angan supaya sebenarnya dah jatuh, tapi aja tak tahu.
Mana boleh buat main-main benda macam tu. Saban bulan, saban minggu pemimpin termasuklah Saitro dia orang ini dan si Gorilla memberi harapan palsu kepada pengikut mereka. Strategi mereka supaya pengikut mereka terus menyokong, terus bersemangat untuk lawan kerajaan dan dengan harapan palsu itu. Kan, ia sebenarnya bagus untuk kerajaan perpaduan. Saya sebenarnya bagus juga, saya rasa. Bagus juga bagi harapan palsu kat diorang ni supaya diorang ni naik dan fight kita kat sini. Bayangkan kalau diorang ni dah give up. Kita ni nak bergaduh dengan siapa dekat sini agaknya. Nak gaduh dengan siapa kalau lah diorang ni dah give up. Jadi bagus juga sebenarnya diberikan harapan palsu tu supaya diorang ni masih mengharap dan diorang ni masih semangat kononnya berjuang tang apa tak tahulah, berjuang untuk selamatkan atuk dengan tuk dalang kot. Jadi ia tak ubahlah seperti yang dijanjikan lepas sehari lepas sehari. Ia tak ubah seperti kisah gembala kambing yang menipu penduduk kampung yang kita dengar sejak kecil lagi, betul tak? Akhirnya pengikut dan penyokong atas pagar ini sedar yang mereka ni beri harapan palsu. Lama kelamaan tentu diorang ni benci kepada pemimpin dan Saitro yang buat harapan palsu ni. Fitnah begitu pun manusia boleh ditipu berkali-kali. Duk main berkenaan dengan isu liwat berkali-kali. Nak suruh orang ni sama-sama dengan dia, fasik juga. Dia nak mengajak orang untuk sama-sama. Dia dah fasik dah. Dia dah buat fitnah, kazaf. Dia nak suruh orang sama-sama juga buat fitnah, kazaf dengan dia. Masya Allah, astagfirullahalazim. Kan, na'udzubillah min zalik lah. Jauhi orang-orang macam ni. Kalau orang-orang yang baik, kita tak akan ajak orang buat fitnah yang berbentuk kazaf ni. Fitnah lain tu kalau dengar tu boleh tahan lagi, kita boleh timbangkan kan. Tapi kalau terjebak dengan fitnah kazaf ni, sampai boleh menyebabkan kita terjatuh ke dalam golongan fasik ni dan menyebabkan kita ni berdosa besar, lepas tu kesaksian kita tak diterima pula tu. Kan? Kita tak boleh terlepas daripada dosa itu selagi kita tak disebat 80 kali. Betapa besarnya fitnah kazaf itu sendiri kan. Jadi bayangkan orang hari ni yang telah dianggap maha zalim dan sebagainya telah dianggap maha suci. Even ada seorang yang telah pun membuatkan dia tu naik ke taraf yang tertinggi, iaitu wali Allah. Kita ni pun di Malaysia ni, siapa yang kita nak angkat wali Allah pun kita tak tahu kan. Semuanya ada kekurangan masing-masing lah. Kita nampak di antara pemimpin dan ulama kita ni dalam memberi pandangan kadang-kadang pun berat sebelah juga. Betul tak? Kadang-kadang mufti tu dia tegur orang ni, kita rasa tak berpuas hati. Cara dia tegur, dia tegur sebelah sini nampak macam keras kan, sebelah sini nampak macam lembut. Jadi kita nak kata siapa sebenarnya yang kita boleh angkat sebagai wali Allah yang sentiasa nak mengajak orang ke arah kebaikan dan sebagainya kan. Tapi dia senang-senang aja. Orang yang telah membiayai perjuangan politik dia dijadikan wali Allah. Jadi pasal perbincangan yang Ashabul Kahfi tu kita tutup lah. Kan nanti banyak sangat nanti keliru orang. Sebab ulama dah sepakat bahawa pemuda Al-Kahfi ni menyembah Allah yang Maha Esa dan lari daripada pemerintahan zaman tersebut yang sembah berhala. Apa yang ulama berbeza pandangan antaranya pertama, zaman berlakunya kisah Ashabul Kahfi ni. Ada sebahagian yang menyatakan sebelum Nabi Isa, ada yang kata selepas Nabi Isa pun ada juga. Jadi kalau saya of course lah sebelum Nabi Isa kan 250 Masihi ni. Kedua ulama berbeza menggelar istilah agama pemuda Al-Kahfi ni. Ada tafsir sebut orang-orang soleh dari kalangan Nasrani, Kristian kalau diterjemah dalam bahasa Inggeris kan. Ada tafsir bersebut dari agama Nabi Isa. Ada tafsir bersebut Islam yang menyembah Allah. Jadi apa jua perbezaan di sini, kita tahu dia adalah pemuda yang mentauhidkan Allah. Sudah habis cerita macam tu. Kalau nak dibincangkan perkara khilaf ni sampai kiamat pun kita tak habis lagi. Sedangkan khilaf dalam perkara hukum pun kita tak boleh nak sesatkan orang. Ini kan pula hanya berbeza istilah. Sekarang ni apa yang kamu faham berkenaan dengan panggilan Nasrani dengan panggilan Kristian itu berbeza istilah aja. Sedangkan khilaf dalam hukum pun kita tak
naik lah. Alah, mentang-mentang lah saya kata tak nak cakap panjang-panjang. Korang seronok aja dengar kat bawah kan. Menyampah betul lah. Naik. Menyampah betul lah korang ni duduk aja dengar kat bawah. Tapi GPS tanpa UMNO pun masih tak boleh nak jatuhkan PMX. Mereka yakin ke dapat beli Zahid? I don't think so. Sekarang ni hari ni kita tengok sekeluarga Datuk Zahid Hamidi menunaikan umrah. Rahmat tak kita tengok, Masya Allah. Dalam hati tengok macam sejuk kan, satu keluarga pergi menunaikan umrah. Tetapi bayangkanlah satu keluarga di langit menyambut apa?